Assalamualaikum dan selamat malam. So, kalau korang ingat lagi, aku ada post gambar pasal blok pecah tu. So, inilah enjin dia. Tu blok dia. Jadi, so owner hati kental. Owner hati kental. Itu hari masa jam, ni nampak root ada bengkok sikit, sebab dia pakai root standard crease. So root standard crease ni tak power, so kita tukar root. Ni kalau kau tengok genset ni bukan genset standard So boleh nampak kat sini IKK Racing Super Turbo. Dekat sini 78, tapi bila aku pasang jet 3 je, sebab aku tak tahu sebelum ni dia pakai road apa. Jadi bila aku masuk road standard ni, aku masuk, bila owner lama masuk road standard, road standard mungkin nampak pendek, tapi sekarang pun aku guna road standard juga. Tapi road standard baik punya. Nampak batang dia tebal. Dia tak senang putus lah. Dia still akan bengkok juga kalau kita tak jaga dia, tapi dia takkan putus. Root ni takkan putus sebab ni IKK. Dekat sini dia tebal sikit. Kalau kita bandingkan yang standard, dia kecil. Dia punya root berat. So root yang ni dia tebal dan berat. So aku nak pasang senang kita genset ni. Bila itu hari aku pasang, dia telah jadi jet 3, jet root 3mm. Yo, masuk dulu belum. So ni genset IKK Super Turbo. Dekat sini dia tulis jet 8. Dekat sini tulis jet 8. So bearing sekarang ni, bearing genset aku gunakan Enduro SKF, dan bearing gearbox aku guna Koyo. Kalau korang nak pakai bearing gearbox standard pun boleh, tak ada masalah, tak jadi isu pun. So pasal gearbox dia, mana gearbox dia, aku tak sana. Gearbox dia gearbox standard 1-4 standard. So aku nak pasang engine tengah dulu, nak siap-siap apa yang patut, kemudian kita boleh sambung untuk seterusnya. Fokus. Okay, jadi kita sambung balik. Okay, so sekarang ni engine tengah dah siap pasang. Kalau korang nampak, genset ni besar So aku lupa nak cakap kat korang, rumah dia tu nampak tak? Tak nampak lah. So kalau korang ada benda yang tak lepas, nanti korang kena korek sikit. Aku lupa macam nampak di bawah tu. Ni dah pecah. So korang kena korek dulu lah. Pasti ngam-ngam, yang buang habis Kalau korang buang habis nanti, kemungkinan ada benda buruk. Tapi aku tak pasti lah. Okay, sambung balik. So dekat senang kita lah. Dekat crankshaft ni ada, dekat crankcase ni ada satu ruang. Dia akan letaknya, ataupun aku panggil rumah crankshaft lah, ataupun ladung ladung ni. Ada satu ruang tepi ni. Kalau kau masuk, dah tu dinding kan. Korang cuba nanti, korang buka nanti, korang tahulah. Nak cakap pun kadang bila aku terangkan apa yang aku tahu, korang tanya juga. So korang buka nanti, korang tahu, korang akan nampak apa yang aku masukkan tu. So yang pecah ni, itulah kemasukannya.
rumah dia ni. Ini dia kuik akai, aku tak pasti kuik akai apa. Mata kuik kot, tapi tak kata. Nak lawa pakai mesin. Okay. Alang-alang dekat muka enjin ni, kat muka ni, muka ni, aku nak jawab 4 soalan daripada korang. So yang mana tengah tengok video aku sekarang ni, minta tolong share. Yang mana tak faham bahasa tu, yang kejap-kejap tanya komen semua orang tu, korang share semua dekat semua orang, grup ke, sahabat-sahabat perjuangan ke, dan sebagainya. Minta tolong share. Dan kalau korang jangan sagih kat dorang, so like sikit. So dekat sini aku nak terangkan, aku nak jawab 4 soalan daripada korang. Tapi jangan dah aku dah jawab ni, jangan ada soalan lain pula. Itu aku akan jawab, sebab aku tahu ada setiap soalan ni ada soalan kita tu. Sepatutnya nanti aku akan terangkan lah bila aku dapat buat video lebih lagi kan. So macam ni, aku nak jawab soalan 4 ni dulu. Soalan pertama, blok 57 ni kena kuik tak? Kalau nak pasang blok 57, kawah ni, ni kawah enjin, yang kita panggil kawah enjin. Kalau sekarang ni, ni dah tengok, ni dah kuik. Sebab kalau korang nampak ni dah nipis, sebab ini yang dah kuik. So kita cerita yang standard. Cerita yang standard lah. Kalau apa ni, kita tak apa. Kalau blok 57 nak masuk dekat kawah standard, sekarang ni kita cerita kawah standard. Yang korang tu lah, yang mana tak pernah buka lagi kawah ni, atau terkuik lagi. Kalau blok 57 nak masuk enjin standard, boleh ke? Perlu ke nak kuik kawah enjin ni? Jawapan dia tak perlu. Jawapan tak perlu. So aku jawab soalan pertama. Dan kita teruskan lagi dengan soalan pertama juga. Untuk kawah head macam mana pula? Kawah head nak buka pun tak boleh, nak buka pun boleh, tak buka pun boleh. Nak buka pun boleh, tak buka pun boleh untuk kawah head. So sebenarnya kawah head ni buka untuk bagi piston tak knocking dengan head. Tapi kalau kita biasa EFI kena buat, sebab EFI punya piston dia tinggi. Tapi kalau Chris jauh lagi, dia tenggelam. Lepas tu masih dalam soalan pertama juga, perlu ke potting head? Nak potting pun boleh, tak potting pun boleh. Beza dia, kalau potting minyak tu masuk lebih banyak, angin tu masuk lebih banyak, dan pengeluaran atau pembuangan angin dia lebih lawas. Situ. So nak potting ni, kita sebenarnya dia bukan kita main lagak tau. Sebenarnya kita kadang tengok pada profile cam, lepas tu tengok yang potting tu macam mana, yang setting macam mana. Sebenarnya kalau nak potting head ni, kita kena hantar dekat foreman. Sebab yang potting head ni, dia lebih tahu setting. Sebab dia yang potting, dia tahu setting lah. Sebab kadang-kadang kalau kita hantar kat orang potting head, kita hantar potting head saja, kita setting sendiri. Kadang-kadang setting tu tak akan dapat. Lepas tu salah dengan foreman. Sebab apa? Kita tak faham dia setting, dia potting untuk spek ataupun setting yang jenis macam mana. Sebab kadang-kadang aku faham korang ni banyak campur dengan foreman Facebook. Yang foreman ni set carburetor, magic pilot saya sekian. Head potting, saiz ukuran orang ni. Lepas tu potting hantar dekat orang lain, pasang sendiri. Lepas tu kau campurkan 3 orang tu, tak jadi apa. Jadi sebenarnya setting sebiji enjin ni, yang perlu tuning hanya seorang saja. Paling tidak pun, kalau paling tidak pun 2 orang lah meter. Tapi pastinya dua-dua tu boleh pakai. Bukannya potong kepala. Sebab biasanya kalau ikut macam dulu aku belajar, macam enjin ni, aku pas dekat member aku. Lepas tu carburetor pula. Carburetor
Untuk first aku hantar orang dia tuningkan carburetor. Kemudian aku belajar setting sendiri 3 tahun setting carburetor NSR untuk spek 57 saja. 3 tahun aku belajar. 3 tahun ke 2 tahun lebih tu kot. Sebab time tu kita tak faham. So kita tukar, kita tanya orang. Kita tukar, kita tanya orang. Tapi bukan kita tanya orang saiz berapa sesuai. Kita tanya sebab apa jadi macam ni. Lepas tu baru kita dapat tahu. Kita beli main jet pilot tu satu memang banyak. Tapi kalau korang tanya nak jawapan terus, memang takkan dapat setting tu. Okay. So, soalan pertama aku dah jawab habis. Soalan kedua. Okay, ni mungkin panjang sikit nanti. Block 60. Kalau nak masuk dekat muka enjin standard, kawah enjin ni kena korek ke? Okay, jawapan dia ada dua sini. Ada yang boleh korek, ada yang tak korek enjin, dan ada yang kena korek. Sebab apa? Kadang-kadang kalau Kris 120, kalau Kris 110, blok 60 dia senang dapat. Blok 60 dia senang dapat. Jadi bila korang nak pasang atau bila korang nak cari, banyak yang sekarang ni dia ada keluaran slip nipis. Jadi bila slip nipis, senang lah, PMP terus, tak payah korek umar enjin, tak payah korek langsung lah. Jadi kalau aku akan cuba cari. Kalau nak cari yang slip tebal ni untuk Kris 110 agak susah. Blok 60 slip tu tak silap aku 63 ke 4, ukuran diameter luar. Dan sekarang 60 tu ukuran dalam. Yang luar dia tu dia ada saiz 64 tak silap aku. So dia jamin lah blok takkan pecah. Kalau tidak pun piston dia ataupun enjin pecah. Itu soalan yang tak habis lagi. Kalau Kris 120, Kris 120 blok dia untuk 60 dia bersaizkan 60 juga, tapi luaran dia agak besar. Dia tak ada luaran kecil. So korang kena tadu lah. Sama ada korang nak nipiskan slip, kena alihkan luar tu kecil kan, ataupun nak korek rumah enjin ni. Okay, lepas tu untuk head pula. Okay, head pun sama juga. Sama juga macam spek piston untuk 57 tadi. Korang nak korek enjin pun boleh. Korang nak buat kawah head pun boleh, tak nak korek pun boleh. Sebab kita korek head ni ataupun buat taper dekat head ni untuk mengelakkan knocking. Tapi piston Kris ni, time kita dalam keadaan piston tu top, dia tak adalah keluar habis. Jadi taper ni sekadar untuk mengelakkan dia knocking lah. Tak buat pun tak apa, tak ada masalah, takkan knocking punya. Sebab melainkan korang pernah potong blok, maksudnya potong sikit permukaan blok tu dalam 1mm, mungkin dia akan knocking sedikit. Tapi mustahil juga lah. Susah dia nak knocking. Sebab aku dah pernah potong. Bukan pernah potong, aku pernah buat dengan kita lah. Aku biarkan dia dalam permukaan depan tu 0.8 ke 5 macam tu. Sikit dia. Biasa kalau normal kat Kris 1mm normal dia. Tapi ini aku biarkan dalam banyak juga lah. Sikit je lah, dalam 0.8 macam tu, 0.5. Jadi tak ada knocking pun. So okay, soalan 2 pun selesai. Soalan 3. Untuk blok 62, perlu ke korek rumah enjin? Jadi nak dipendekkan cerita, start daripada 61 sampai le 65 ataupun 68 ataupun nak masuk 70. Kalau 70 piston 70 besar ni. Ini 69. Ni 69. Ruang ni diameter dia 69 mm. So kalau kebanyakan dia, kalau korang hantar dekat foundry ataupun kedai-kedai mesin yang ada mesin yang dia boleh korek rumah enjin ni, sini aku korek pakai mesin, hantar kedai. Aku tak guna tangan.
Sebab aku tahu kita nak buat kerja ni, nak buat motor orang ni, kerja kena kemas. Selekeh-selekeh orang tak suka. Macam ni kita bagi kemas, barulah orang kata apa, buang sikit masa tu kat tempat li barang tak apalah. Janji kerja orang kemas, daripada korek pakai tangan tak rata, buruk, hodoh, lepas tu kata nak kecam-kecam dia. Aku nak kecam, aku benci orang kat situ. Memang betul tak ada pemain lama, tak ada benda lama, tak ada yang baru. Tapi benda yang baru ni ada, korang gunakan sebaik mungkin. Jangan acah-acah pemain lama. Baru nak belajar kata pemain lama. Pui. Jadi macam sekarang ni, okay, aku sambung balik Block 62. Block 62 kalau nak masuk main enjin Chris, boleh PMP ke tidak? So dekat sini tak boleh, sebab korang kena korek diameter standard Chris. Diameter ruang ataupun kawah enjin Chris ni, diameter standard dia 62 tepat, ataupun 61.9 ke 85 macam tu lah. Kecil je. Memang betul. Tapi okay, korang nak masuk Block 62 dekat enjin Chris ni, tapi korang nak tak nak korek enjin, korang nak potong slip tu, potong buang lah kata kan. Boleh memang boleh. Tapi kau fikir lah, piston dia dah muat-muat dalam ni. Andai kata piston tu pecah, dia hentam enjin terus, enjin kau tak ada jual baru sekarang. Melainkan kau beli enjin yang ada di motor saja. Enjin Chris tak ada jual baru, melainkan belah water pump lah, oil pump ni. Belah sini ada, belah nombor tak ada jual. Aku dah pause cari, tak ada. Kalau ada, aku pertama beli tu. Jadi macam sekarang ni, Blok 62 kalau nak masuk kena korek main enjin. Sebab diameter Blok 62 ni, slip luar dia saiz 66 ke 67 macam tu. Besar lah. Tapi itu pun pecah. Nampak? Itu pun pecah. Ini pun pecah. Kau bayangkan, yang diameter luar dia saiz 66, 67 macam tu pun boleh pecah ke. So better korek lah main enjin tu. Jadi kalau korang takut nak korek main enjin, jangan main 62, main 60 cukup. Sebab aku faham kebanyakan orang, diorang takut nak masuk block standard, tak boleh. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Yang penting dekat gasket ni, dekat ruang letak gasket ni letaklah gam. Yang kedekut sangat, gam ni murah, RM15 dia pakai gam kereta tu. Mana gam kereta aku? Ni RM15 dia, boleh pakai. Kalau korang bukan pomen, buat kat rumah, pakai simpan, pakai jimat cermat, boleh pakai 2-3 tahun. Bukan korang jenis buka kaki motor, buka motor yai kan. Aku pakai pun kalau untuk motor orang, aku boleh pakai setahun. Hari-hari buka motor. Jadi kalau untuk 62 kena korek main enjin. Korang hantar kedai lah, dia tahu. Jenis kalau korang tahu tempat nak korek main enjin ni kan, biasa korang hantar dekat kawasan-kawasan IKS je. Dia senang cari. Senang cari lah. Hantar je. Korang tak cari, korang tak tahu. Habis nak korek pakai tangan, betul buruk. Jangan kedekut sangat. Hantar korek ni baru RM30, RM40, RM20. Tengok kedai lah. Okay, soalan ketiga. Okay, satu. Masa Blok 60 tadi tu, head pula. Tak apa, nanti cerita lah pasal head tu. Okay. Aku akan buka lagi satu soalan, aku akan jawab. So sekarang ni sambung balik soalan. Kita akan pergi ke nombor 4. Soalan nombor 4. Kata telinga. Soalan nombor 4. Blok 65 boleh masuk ke dekat enjin Chris kalau tak korek main enjin? Jawapan dia, tak boleh juga. Kalau 62 pun kena korek, ini kan 65.
Kau tengok je. Ya, ini untuk blok 65 ni. Sekejap aku ambil. Aduh. Ya. So aku guna jenama shark. Blok 65. Tangan aku tak muat. Kot. Sekejap muat tak? Kita tak lepas. Kalau tangan kecil boleh kot. So ini dia blok 65 kita. Ini dah kuit main jet nampak dah nipis. Yang ni dah nipis. So tengok blok 65 masuk. Tu dia. Dah free lagi. Longgor sikit tak apa. Jadi ini dia blok 65. Perlu kuit manjin. So blok 65 kita akan layan jet 3 pula. Selepas 62 pecah, upgrade lagi maksud 65 terus. Ini nak buat jalan dekat-dekat boleh lah. Nak buat jalan jauh pun boleh, tak masalah. Yang penting mental kena kuat. Okey. So itu je untuk nyari. Nanti kita akan sambung pada next video pula. Okay. Assalamualaikum. Bye bye.